Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menyambut Lebaran, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati dan saya kasihi semua. Alhamdulillah, ya, dalam kita melalui kehidupan ni tanpa kita sedar, kita dah pun sampai kepada permulaan Syawal dan kita telah pun melalui satu proses yang mana dapat kita meraihkan 1 Syawal yang merupakan hari yang menandakan kemenangan, kejayaan kepada kita dalam melalui proses Ramadan. Namun dalam persoalan yang perlu kita letak dalam minda kita pada hari ini adalah, layakkah kita berhari raya dalam keadaan yang gembira di saat saudara-saudara kita khususnya yang ada di Palestin sedang ditimpa musibah. Jadi saya tidak boleh menolak adanya 1 Syawal, hari raya, tetapi untuk saya meraihkannya, bagi saya seolah-olah menusuk diri sendiri apabila mendapat kabar daripada sahabat saya, baru-baru ni, Dr. Kamis, yang merupakan seorang pengarah hospital dan juga seorang pengarah universiti, hospital perubatan, yang merupakan sahabat karib saya, telah berhubung dan memberitahu keadaan beliau selamat. Kerana saya tak dapat berhubung dengan beliau semenjak konflik berlaku di Gaza, saya cuba berhubung dan cuba dapatkan makluman daripada sahabat-sahabat yang lain tapi tak dapat. Alhamdulillah, sebelum menjelang Syawal, saya telah dapat kabar gembira daripada beliau, di mana beliau menyatakan beliau selamat, cuma dalam keadaan yang sangat dahsyat. Tak mampu saya nak terangkan di sini, tapi apa yang dapat saya katakan, Allah sajalah yang mampu melindungi mereka. Kezaliman yang berlaku kepada rakyat Palestin merupakan satu bencana kemanusiaan yang sangat-sangat besar, yang sebenarnya tidak berlaku sesuatu itu sia-sia. Ada hubungan dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita beraya, kita gembira, makan ketupat, makan makanan yang sedap-sedap. Tetapi saudara kita yang berada di Palestin khususnya, nak dapatkan sebutir nasi pun mereka tak dapat. Jadi semoga apa yang kita raikan, kita kembalikanlah kepada Allah, agar dapat dihapuskan, dihilangkan penderitaan-penderitaan mereka. Lebih-lebih lagi mereka-mereka yang telah kehilangan keluarga, saudara, mana yang ada suami, hilang suami, mana yang ada isteri, hilang isteri. Malah ada yang kehilangan ibu bapa mereka dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Jadi itulah, tuan-tuan dan puan-puan, dalam saat kita bergembira ni, kita kena ingat juga sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang turut menderita. Jadi matlamat akhirnya nanti adalah ingin melihat kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Bukanlah hanya pada persoalan Palestin, tetapi kepada seluruh umat manusia. Kebahagiaan, kesejahteraan yang kekal. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada subscriber baru yang saya lihat mendadak naik dia. Ramai yang dah mengikuti pencernaan dan mengikuti perbincangan-perbincangan saya masa Bayu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya juga melihat begitu banyak komen-komen yang sangat positif. Saya belajar dengan tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya mana-mana komen yang diberikan tu saya ambil, dan saya lihat, dan saya bersyukur kerana dapat belajar lagi. Bagi saya, belajar ni tak pernah berhenti sampai bila-bila. Saya akan sentiasa membuka diri untuk menerima pandangan-pandangan dan juga menerima pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat saya praktikan dalam hidup, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan sambung lagi daripada episod yang sebelum ini, tentang macam mana kaitan pemikiran
cara Imam Mahdi berfikir, untuk kita dapat jadikan sebagai satu panduan kepada kita, untuk jadikan sebagai satu permulaan kepada kita dalam persoalan mengenal Imam Mahdi, ingin menjadi pembantu Imam Mahdi. Kerana topik Imam Mahdi ini semakin hari semakin hangat diperbincangkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat saja YouTube, banyak sekali kisah-kisah tentang Imam Mahdi daripada berbagai-bagai pihak. Lebih-lebih lagi dengan keadaan yang berlaku di Palestin hari ini, keadaan yang berlaku di dunia hari ini dengan bencana-bencana alam, dan banyak lagi situasi-situasi sebagai tanda-tanda, sebagai tanda-tanda yang menunjukkan berlaku kepincangan di atas muka bumi. Kepincangan yang semakin menjadi-jadi dan semakin luar kawalan. Bahkan sebuah organisasi besar seperti United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu juga tidak ada upaya untuk mencegah contohnya apa yang berlaku di Palestin. Maka itu datanglah impian-impian, datanglah permintaan-permintaan, dan datanglah satu imajinasi dan berbagai-bagai lagi doa untuk melihat perubahan itu berlaku dengan secepatnya kepada kebaikan. Dah tak boleh lagi mengharap badan-badan kerajaan, badan-badan pertubuhan-pertubuhan tertentu, melainkan ada suatu formula yang dinantikan oleh manusia, iaitu perubahan yang total. Maka perubahan yang total ini memerlukan satu tindakan, satu formula yang khusus. Maka formula ini berbalik kepada satu perkara sahaja, iaitu kita mengenal pasti punca kepada permasalahan-permasalahan yang wujud hari ini, wujudnya ketidakseimbangan negara-negara besar dengan negara-negara yang ditindas, adalah tidak adanya kepimpinan yang dapat menyatupadukan umat manusia, kepimpinan yang akan memberikan keadilan kepada semua. Maka inilah datangnya persoalan Imam Mahdi. Diharapkan dia datang merubah. Jadi persoalan mengharapkan itu tidak boleh kita gunakan. Dia pasti datang. Dan dia telah datang contohnya untuk merubah keadaan, untuk memperbetulkan situasi-situasi yang berlaku di dunia pada saat ini. Inilah yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi. Namun tuan-tuan dan puan-puan, terlalu banyak versi-versi yang berkaitan dengan Imam Mahdi itu tadi bercerita tentang satu luaran, satu proses luaran ataupun satu penceritaan yang tidak membawa kita kepada satu posisi untuk kita laksanakan. Contohnya, bila kita katakan tentang Imam Mahdi, maka kita akan mula mencari semua informasi-informasi daripada semua pihak. Kita bukalah YouTube, kerana medium YouTube adalah medium yang paling utama buat masa ini untuk menyampaikan kisah-kisah selain daripada blog, selain daripada pembacaan. Tetapi pada dunia hari ini lebih kepada digital, audio dan video. Jadi kalau kita membaca ni kurang, saya lihat kurang. Jadi banyak yang menggunakan video. Maka di situ peranan YouTube mendekatkan lebih ramai lagi masyarakat, manusia, kita ni semua dalam usaha untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Maka pengetahuan tentang Imam Mahdi itu kita mula selongkar, kita bongkar, kita cari, kita usahakan dalam segala sudut. Sebalik daripada kita bertanya orang-orang yang tertentu, kita mula membuka ruang yang terbuka secara universal, iaitu YouTube. Maka dalam YouTube ni macam-macam cerita tentang Imam Mahdi. Tapi versi-versi yang bercerita sebegini, contoh saya berikan ya. Imam Mahdi akan datang pada sekian-sekian waktu, dia akan membawakan kemakmuran, dia akan mendatangkan keadilan. Maka kita kena membantu dia, kita kena mengikut dia, kita kena menjadi orang yang akan bersama beliau di belakang dia. Maka lepas itu dikupas, memberitahu daripada sumber ini. Bagi saya itu semua tidak menjadi kesalahan. Ya, kita berlapang dada ya. Jangan menolak apa juga yang ada pada posisi pengetahuan.
Tapi pada proses ilmu, kerana ilmu pelaksanaan pengetahuan itu, maka kita ada proses yang perlu kita berhalusi terlebih dahulu. Maksudnya di sini, lihatlah, semua bercerita tentang ciri-ciri dia begini, inilah orangnya, dia akan bawa kemakmuran begini. Tapi apa yang menjadi pertanyaan saya selama ini berpuluhan tahun adalah practicality kepada apa yang kita katakan dia akan bawa keamanan. Macam mana keamanan yang dimaksudkan? Apa formula yang dia gunakan? Apakah resepi-resepi yang dia sediakan? Maka ini yang akan kita bahas dan terus bahas melalui pemikiran rasional, melalui pendekatan-pendekatan yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam setiap video saya. Saya membawa tuan-tuan dan puan-puan keluar daripada bercerita, tetapi kita pergi kepada satu dimensi melaksanakan apa yang telah kita perolehi pengetahuan. Maka itu yang perlu kita cari. Pendekatan adalah kepada mengenal Imam Mahdi dengan practicality. Kerana apabila kita bercerita tentang kesejahteraan, mesti ada medium dia, mesti ada komponen kesejahteraan. Tetapi banyak kisah-kisah berlegar tentang soal-soal yang ajaib, yang luar biasa. Memanglah, kalau dari sudut keilmuan, dari sudut pengetahuan, Imam Mahdi orang yang luar biasa. Tetapi kita, orang yang biasa, bagaimana orang yang biasa ini dapat menyumbang, melakukan satu proses yang boleh turut serta dalam perjuangan beliau? Bukan maksudnya di sini, maaf ya saya bercakap ni, kalau ada yang tersentuh, saya minta maaf sangat. Sebab saya nak bercakap secara terus terang. Saya bukan orang yang boleh terima dikata pegang pokok tu terus tumbuh buah, ataupun dia berjalan semua akan jadi subur, hijau. Bukan konsep macam tu saya terima. Tetapi saya akan terima bila dia berjalan ke satu tempat, maka dia mengeluarkan intelektual dia, keupayaan, kebijaksanaan yang ada pada akal dia untuk menghasilkan teknologi-teknologi yang akan menyebabkan tanah-tanah yang tandus kembali dapat disuburkan dengan teknologi yang beliau bangunkan. Akhirnya, kawasan yang tandus, kawasan yang gersang kembali menjadi subur kerana mempunyai teknologi peralatan yang dibangunkan oleh Imam Mahdi yang tidak ada pada mana-mana saintis, tidak ada pada mana-mana pembangun teknologi. Kalau cerita macam tu, Masa Bayu boleh terima. Practicality. Jangan kita meletakkan kepala kita terlalu tinggi sampai langit. Naik lagi sampai langit kedua, naik sampai langit yang ketujuh. Dan kita lupa untuk lihat dan tunduk kaki kita di mana. Kaki kita masih lagi berpijak di atas tanah, di atas bumi. Maka kita kena berpijak kepada yang nyata. Ini maksud saya. Diceritakan apabila Imam Mahdi datang, dia akan memberikan kemakmuran. Tidak ada lagi yang miskin. Semua dah ada kecukupan. Itu betul. Itu adalah secara summary-nya, keseluruhannya. Dia akan datang. Kena percaya Pal, akan maju. Bukan saya tak percaya, saya percaya dia akan majukan dunia. Dia akan menjadikan makmur. Tapi persoalan dia untuk perinol ya, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana dia buat? Maka contohnya macam ni. Kita lihat pada hari ini, negara-negara dah saling berbalah kerana masalah ekonomi. Negara-negara yang maju menindas negara-negara yang miskin. Sumber-sumber bumi yang ada negara-negara yang sepatutnya memiliki kemewahan, akhirnya mundur kerana dimanipulasi oleh kuasa-kuasa besar dari sudut ekonominya. Yang contoh baru-baru ni, bukan baru-baru ni lah, yang dah setahun, 2 tahun lebih lah. Saya di Turki, di Istanbul. Nilai wang lira mendadak terjun, bukan terjun macam tu, dia terjun terus ke bawah. Daripada nilai dulu masa saya
di Turki peringkat awal. $1 dalam sekitar 4 ke 5 lira. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, 30 lira. $1 30 lira. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan macam mana dahsyatnya jatuh. Maka ekonomi hancur. Itu dah kita nampak. Kita di Malaysia contohnya hancur dengan wang ringgit kita jatuh. Ya, semua barang naik. Semua naik, tak ada yang turun. Harga naik, kos naik. Yang turun hujan aja. Hujan turunlah ke bawah, yang lain semua naik ke atas. Maka apa sebenarnya yang dikatakan bila Imam Mahdi datang, dia akan menyebabkan kemakmuran, semua berubah, ekonomi akan makmur. Maka kita berfikir lagi, bawa kepada proses yang saya jelaskan, Perino untuk berfikir, yang saya dah beritahu sifat-sifat Perino, permulaan dan sebagainya. Maka saya nak tunjukkan kepada apa yang Imam Mahdi akan buat, pemikiran dia bagaimana. Maka contohnya, apabila dunia sedang mengalami kemerolesetan ekonomi, kelaparan, kemiskinan dan berbagainya, Imam Mahdi akan datang. Apa dia buat? Dia akan membangunkan ekonomi Islam. Apakah itu ekonomi Islam? Sistem kewangan Islam. Apa itu sistem kewangan Islam? Sistem yang membawa keberkatan, bukan keuntungan. Dia gunakan formula yang baru. Dia tunjukkan ini caranya. Jual beli macam ni prosesnya. Dia bangunkan sistem yang melibatkan digital, melibatkan big data, melibatkan berbagai-bagai lagi elemen-elemen yang tidak pernah terfikir. Tapi itu adalah kebijaksanaan yang ada pada beliau. Akhirnya, dengan sistem ekonomi Islam, maka pengagihan itu berlaku dengan adil. Jadi dunia tak lagi pakai sistem kapitalis. Ekonomi itu mula berkembang dengan sama rata dan berkembang dengan natural harmony. Macam tu barulah saya boleh terima. Kalau setakat bercerita dia akan memajukan, iyalah kita setuju dia akan memajukan, dia akan makmurkan. Caranya, inilah yang akan kita bahas selalu. Kerana tuan-tuan dan puan-puan berkata nak kenal Imam Mahdi. Teruslah tuan-puan bagi tahu sajalah. Kami tu nak tahu aja. Maka saya ulang balik, jangan jadi orang yang malas. Jangan jadi orang yang pemalas. Saya dah terangkan berulang kali. Kita nak dapatkan sesuatu itu atas usaha. Jangan kita tadah tangan. Tunggulah. Bagilah aku. Allah dah beri kita akal. Allah dah beri kita panca indera, mata, telinga, kaki. Maka kita bergeraklah. Berjalanlah. Rujuklah. Cari. Kerana di situ semua ada hasilnya. Saya juga ada yang nakal-nakal ya. Tuan Pal ni betul ke duduk dekat Turki ni? Tersembang aja ke? Jadi saya tak nak bercakap atas perkara-perkara yang sekadar kita nak membuat kisah-kisah dongeng. Memang saya duduk di Turki yang contoh lahir tu ni. Nak kena tunjuk ni. Saya tunjuk nanti kata Tuan Pal duduk sembang ni. Ni. Ni kad Ni kad apa? Ni kad macam IC di Malaysia lah. Resident card. Kalau di sini dipanggil Kimlik. Okay. Memang saya duduk di Turki. Jadi tak ada soal lagi yang tanya tu. Jadi apa yang saya nak jelaskan di sini tuan-tuan dan perempuan, akhirnya ke mana? Apa yang kita nak capai? Daripada perbincangan kita, tuan-tuan dan perempuan ambil masa 40 minit, kadang-kadang Pal Masa Bayu buat sampai 1 jam. Sekadar dengar aja, bukan. Tuan-tuan kalau sekadar nak dengar, nak tahu, banyak lagi video-video yang lain yang naikkan jiwa, naikkan emosi, semangat. Itu banyak lagi. Bolehlah tuan-tuan dan perempuan pergilah tengok video-video tu. Tapi bila tuan-tuan dan perempuan dengan saya, Masa Bayu, saya nak mengajak tuan-tuan dan perempuan jadi orang yang praktikal. Kita nak kenal Imam Mahdi dengan practicality. Kita kena ubah mindset kita. Mindset ubah dulu. Cara berfikir kita kena ubah. Kita kena faham tanpa kita ada upaya untuk kita mengenal diri kita sepenuhnya. Mustahil kita dapat kenal orang lain. Maka hari ini saya masih lagi ingin membawa tuan-tuan dan perempuan kepentingan pemikiran di dalam soal kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi.
Tuan-tuan dan perempuan, setakat ni saya belum lagi meletakkan apa-apa permintaan yang jauh ataupun permintaan yang tidak ada dalam ruang practicality. Saya hanya minta tuan-tuan dan perempuan, ambillah ruang sedikit untuk berfikir. Bukalah diri itu untuk menjadikan kita seperti gelas yang kosong, yang sentiasa ada ruang untuk diisi air yang baru. Kalau kita masih lagi dalam keadaan yang sama, kita menyelongkar tanpa kita mempunyai panduan yang jelas, pemikiran yang rasional, maka akhirnya kita katalah Imam Mahdi ada di sana, Imam Mahdi ada di situ, dia ada di sana. Jadi kekuatan pemikiran kita tidak sampai kepada realiti, dan mudahlah kita dipesongkan dengan kisah-kisah dongeng, kisah-kisah yang akhirnya menjauhkan kita daripada hakikat yang sepatutnya kita pegang. Tuan-tuan dan perempuan, saya bukan nak mencabar sesiapa, baik mereka-mereka yang dalam keahlian berkaitan tentang akhir zaman. Saya hanya setitik air yang dibandingkan dengan lautan yang besar. Itulah saya, hanya sekadar ingin berkongsi setitik air yang saya perolehi dalam usia saya, untuk saya mendapatkan lebih banyak lagi maklum balas daripada tuan-tuan dan perempuan. Untuk saya tambahkan daripada setitik air mungkin jadi 2 titik, tambah 3 titik. Nak cerita 1 baldi pun dah besar dah banyak dah. Dapat setitik air yang jernih sebagaimana yang dijelaskan dalam Telaga Al-Kausar itu, jernih begitulah yang saya nak. Saya tak mahu air yang banyak, tetapi tak ada kebersihannya, tidak ada pengesahannya. Maka biarlah berilmu itu dengan nilai yang setitik air, tapi ia mampu mendapat keberkatan yang meluas seluas alam semesta. Tuan-tuan dan perempuan, saya ingin menyentuh apakah yang seterusnya boleh kita fahamkan dalam video hari ini tentang pemikiran rasional, pemikiran yang ada pada Imam Mahdi. Dah kita kupas, banyak lagi yang belum kita kupas. Tetapi dalam masa yang sama, saya yakin tuan-tuan dan perempuan dah mula ada merasakan sesuatu dalam diri masing-masing, bahawa saatnya untuk kita menerima tu masuk dalam jiwa kita. Dah ada, walaupun titiknya kecil lagi. Rasional, masuk akal lah, logik lah contohnya. Maka ini tuan-tuan dan perempuan, apabila kita bercerita tentang Imam Mahdi akhir zaman, apa caranya dengan pemikiran rasional ini tadi yang akan membawa kita kepada beliau. Saya dah terangkan, saya kupas lagi, perincikan lagi. Tuan-tuan dan perempuan, Imam Mahdi adalah orang yang rasional, 100% menggunakan akal dia berdasarkan berpandukan Al-Quran. Maka dia akan ada dua yang dia bawa dalam diri dia. Apa dia? Pengetahuan tentang penciptanya dan pengetahuan tentang sekelilingnya. Dalam arti kata lain, tuan-tuan dan perempuan, persoalan fardu ain dan fardu kifayah yang akan menjadi teras kepada beliau. Jika kita mencari mereka-mereka yang bercerita tentang fardu ain, ramai tuan-tuan dan perempuan, ramai sangat. Tuan-tuan dan perempuan boleh cari, tanyalah, ada guru di sana, ada guru mursyid di situ, ada syekh di sana, adakah keturunan Rasulullah sana, macam-macam kita boleh cari. Saya berjalan tuan-tuan dan perempuan 3/4 dunia. Saya bukan sekadar dengar cerita orang dan kemudian saya terus membuat penilaian. Tidak, saya pergi. Betul ke orang ni wujud?
betul ke cerita ni ada kaitan dengan keadaan tu, betul ke situasi ni berlaku sebagaimana diceritakan di tempat itu, maka saya pergi tengok. Bila kisah Ashabul Kahfi contohnya, kenapa dah asyik ramai saya buka YouTube, jangan lupa surah tentang kisah Al-Kahfi 10 ayat pertama dan sebagainya, tentang pemuda-pemuda dalam gua, yang tidur dalam gua. Ini contoh contoh macam mana saya nak fahamkan konsep untuk kita melihat realiti sehingga kita boleh faham. Banyak yang di sekeliling kita yang sebenarnya nampak kalau kita gunakan mata hati yang Allah berikan. Tapi kalau guna mata saja tak nampak lah. Maka itu proses yang saya terangkan, tak boleh duduk membayangkan, kena bergerak. Sebagaimana saya katakan tadi tu, dalam Al-Quran memang ada dalam surah Al-Kahfi tu. Apa saya buat? Saya berusaha tuan-tuan dan puan-puan untuk pergi ke tempat tu. Itu akhirnya saya sampailah ke Jordan. Alhamdulillah sampai tempat tu. Saya masuk gua tu, saya tengok tempat tu dan saya melihat laluan matahari, cahaya matahari berdasarkan waktu yang telah ditetapkan untuk melihat kecondongan. Betul tak darjah dia betul sama tak apa yang kata dalam Quran. Saya lihat sendiri, saya nampaklah ada tulang-tulang dalam tu. Tapi tulang tu dah dikumpulkan sekali lah. Tulang-tulang manusia. Berarti tulang-tulang pemuda tu yang dalam. Oh betul lah, sah dia. Oh ni betul lah tempat dia begini. Yang saya pergi tengok dia punya ukuran dia. Sama tak? Maka itulah empirical dia. Proses-proses yang tak berhenti. Oh, okey, saya dah terima, benarlah wujud. Maka itu proses yang dilakukan oleh Imam Mahdi. Dalam kehidupan dia yang saya nak belajar. Saya nak faham. Adakah begini cara dia? Bahawa dia orang yang praktikal, maka saya kena praktikal. Maka inilah yang menyebabkan saya sentiasa skeptikal. Skeptikal ni bukannya menolak apa yang skeptikal tu sentiasa. Bila orang cakap saja tentang sesuatu tu hebat, saya skeptikal. Bukan skeptikal menolak dia, tapi saya nak tahu betul apa yang dia katakan hebat. Oh, dia kata ada satu orang ni, Pal. Ini saya nampak dia ni calon Imam Mahdi, Pal. Ini orang Imam Mahdi, Pal. Apa kelebihan dia? Yang kamu nampak, apa sebenarnya yang ada pada dia? Dia boleh berjalan atas air, Pal. Oh, kalau berjalan atas air, apa practicality-nya kalau berjalan atas air? Tahu saya manusia semua tak boleh jalan atas air. Jadi saya mengambil pendekatan-pendekatan begini kerana saya nak menjadi manusia yang total. Manusia yang bersifat manusia. Lapar, makan. Bila dia penat, kena berehat. Bila haus, dia minum. It's a common value. Nilai kebersamaan yang wujud untuk saya mengenal sifat-sifat yang ada pada Rasulullah SAW. Kerana itu Allah menurunkan manusia. Allah tak menurunkan makhluk yang lain sebagai utusan dia. Sifatnya sama macam kita. Maka atas dasar inilah tadi, berbalik kepada soalan Imam Mahdi, adalah satu proses yang kita sentiasa berfikir dengan practicality, fact-finding, mencari fakta-fakta. Kerana Al-Quran itu, tuan-tuan dan perempuan, bukan kisah dongeng. Jadi, tak ada kisah dongeng pun dalam Al-Quran. Sama ada tuan-tuan dan perempuan beriman atau tak beriman, itulah saja. Jadi saya dah bercakap dah banyak kali, ini cara dia. Datang lagi, Pal, ni ada di pulau tu, ada di sini. Maka akhirnya saya pun lihatlah. Dan saya nyatakan pada diri saya, apa lagi lah masa Bayu nak terangkan pada mereka ni. Sudah-sudahnya, nampaklah satu ayat. Wassawa'un alaihim a'anzartahum an lam tumzirhum la yu'minun. Sama sajalah kepada orang-orang yang tak beriman. Sama ada kita beritahu, kita tak beritahu, pada dia sama. Kalau tak beriman, tak berimanlah. Tak percaya, tak percayalah. Jadi ini suatu ketetapan tentang persoalan Imam Mahdi. Tuan-tuan dan perempuan, nak percaya yang macam mana? Maka pemikiran kita akan menentukan corak dan pelaksanaan kita dalam proses ke depan. Imam Mahdi, tuan-tuan dan perempuan, ada hari ini. Tuan-tuan dan perempuan jangan cari di kalangan agamawan. Ini pernyataan saya. Tak maaf ya. Kerana dalam soal agamawan tidak ada isu di dunia pada hari ini. 1400 tahun tak ada masalah tauhid. Dari erti kata lain,
Siapa sekali pun, kita pergi ke mana, cukup ramai yang hafaz Quran. Tak ada masalah. Kalau diambil lah yang kita lihat di negara-negara yang fobia dengan Islam, dia bakar Quran, macam-macam dia buat sekalipun, Islam akan berdiri dengan ketentuan Allah. Al-Quran tidak akan pernah hilang kerana ada manusia yang dapat menghafal Al-Quran. 30 juz tukar pun sikit pun dia akan dapat kesan. Begitulah contoh-contoh, itu contoh-contoh bagaimana Allah memelihara. Tak boleh ubah. Takkan seluruh umat Islam yang hafal berjuta-juta nak dibunuh. Mustahil itu boleh berlaku. Kalau habis pun itu kiamat lah nanti maknanya. Semua sekali. Kehilanglah Al-Quran. Tak ada siapa-siapa lagi dah. Tapi dalam hal ini tadi, tuan-tuan dan puan-puan, soal menghafal, soal kita bertanya tentang hukum hakam, semua dah jelas. Tak ada masalah. Betul saya katakan tadi, jangan cari di kalangan agamawan. Carilah apa yang ada dalam situasi hari ini. Fardu kifayah. Masalah kehidupan. Tak ada makanan. Miskin. Pecah amanah. Ekonomi. Bencana alam. Segala perkara yang berkait tentang kehidupan manusia. Segala perkara yang berkait tentang penderitaan manusia yang terpinggir, maka itu yang perlu dilakukan. Maka itu yang perlu diselesaikan di dunia pada hari ini. Barulah kita akan faham di mana adanya Imam Mahdi. Dia bukan berada di kalangan orang-orang yang bercerita tentang persoalan-persoalan yang dah tersurat, tetapi persoalan-persoalan yang tersirat-tersirat yang ada di sekeliling kita tapi tidak dipedulikan, tidak diambil berat. Maka beliau adalah manusia yang praktikal menyelesaikan persoalan fardu kifayah dan dalam masa yang sama memperbetulkan keimanan manusia. Kerana ia saling berkait, kerana ia saling memiliki hubungan di antara satu sama lain. Kembali menghubungkan manusia dengan penciptanya, hablum minallah, dengan cara menghubungkan manusia dengan sesama manusia. Ingat, engkau manusia, dia juga manusia. Engkau lapar, dia pun lapar. Engkau sakit, dia pun sakit. Jadi janganlah engkau mementingkan diri sendiri. Kembalikanlah hak dia, apa yang engkau ambil, pulangkan, tuan-tuan. Maka itu yang akan ada pada Imam Mahdi di saat ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi pada saat ini sedang menyusun strategi, sedang mengaturkan suatu komponen-komponen, mekanisme yang akan menggerakkan persoalan fardu kifayah. Apabila fardu kifayah ini telah disempurnakan, otomatik fardu ain itu dapat dikembalikan dengan teras yang satu, teras yang sama. Tidak ada lagi majlis-majlis fatwa-fatwa di mana-mana tempat. Tidak ada lagi ulama-ulama, tidak ada lagi mana-mana pihak yang ada hak untuk menyatakan atau meletakkan syarat-syarat ataupun ketetapan, melainkan total milik Imam Mahdi. Maka bubarlah institusi-institusi agama. Tidak ada lagi madrasah-madrasah yang akan meletakkan bagaimana Islam itu bergerak, melainkan itu akan dilaksanakan, ditetapkan oleh satu orang sahaja, yakni Imam Mahdi. Dia pun membetulkan, menyusun kembali struktur-struktur agama. Institusi agama akan dikembalikan sebagaimana yang disusun, diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah jelas, tuan-tuan dan puan-puan. Jika beliau hanya mempunyai ketinggian dalam soal tauhid, tetapi tidak ada kebijaksanaan, keupayaan dalam aspek berkaitan tentang soal kehidupan, teknologi, technical, sains, maka itu bukan Imam Mahdi. Dari situlah datangnya pemikiran. Pemikiran yang Allah berikan kepada makhluknya yang paling istimewa, yakni, maaf, Allahu Akbar,
iaitu manusia. Maka dia akan datang dengan sifat keseimbangan tentang hubungan manusia di dunia dan hubungan manusia dengan penciptanya apabila sampai masa di akhirat nanti. Dunia dan akhirat diseimbangkan kerana kedua-duanya itu adalah tanggungjawab yang tidak boleh ditinggalkan oleh mana-mana manusia yang meletakkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dalam hati dia dan dalam jiwa dia. Maka ini yang harus kita pegang, bahawa Imam Mahdi pastinya seorang ilmuwan, bukan orang yang berpengetahuan, tapi orang yang berilmu. Ilmuwan persoalan tauhid dan ilmuwan dalam persoalan kehidupan. Dalam arti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan, carilah mereka-mereka yang menemukan, yang bercerita tentang teknologi-teknologi baru yang tidak pernah terfikir, terjangkau, yang ada pada saat ini. Kemudian kita tanya dia lagi, daripada manakah tuan dapatkan pengetahuan ini? Maka katanya, jawabnya, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang kurang pada diri kita, melainkan daripada Allah lah datangnya apa yang saya kerjakan. Itulah Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan. Cerita tentang sains, dia bercerita sains yang tidak terjangkau dengan akal kita menggunakan sains yang ada di dunia pada hari ini. Oh, dah hebat dah tuan-puan. Orang dah nak naikkan ke angkasa, dah ada telefon, dah ada semua ni. Bila kita cerita dengan Imam Mahdi kata teknologi yang dia bawa adalah teknologi Al-Quran yang akan meletakkan yang lain-lain, teknologi-teknologi lain itu akan obsolete. Dah tak boleh pakai lagi. Maka itulah Imam Mahdi. Maka pola pemikiran merubah cara kita melihat. Bukan orang yang ajaib, bukan orang yang duduk tunduk dengan selubung dan sebagainya. Dia macam kita, tuan-tuan dan puan-puan, berjalan, makan dan minum, tapi tidak mendongakkan dagu dia, mendongakkan kepala dia untuk dilihat tinggi, untuk datang dicium tangannya, untuk menunjukkan dia mulia. Tidak akan begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana bagi beliau, segala yang kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan milik manusia, bukan milik makhluk. Dia hanya menyertakan tindakan-tindakan dan segala pelaksanaan beliau itu untuk mengembalikan manusia kepada yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan cari Imam Mahdi di dalam suatu kelompok-kelompok yang kecil, di dalam ruang-ruang yang hanya membawa kisah-kisah ketuhanan. Dia akan ada dalam kelompok yang bercerita tentang kemanusiaan. Kemanusiaan yang perlu dikembalikan dengan cara apa? Ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan yang perlu dikuasai, yang perlu dijadikan sebagai wadah. Dan apabila itu telah tercapai, maka ia akan menggurunkan musuh-musuh dan tidak akan berani musuh-musuh itu melakukan apa-apa melainkan tunduk kepada beliau. Ekonomi yang dia bangunkan bukan dia belajar universiti. Kita bercerita hari ini pun cerita ekonomi itu kita belajar di universiti, belajar di sekolah, yang mana semua itu berpunca daripada ilmu-ilmu yang berteraskan kepada pasaran bebas, sosialisme, kapitalisme, komunisme yang menjadi akhirnya disebut ekonomi campuran. Dan kita nak berbangga dengan apa yang kita miliki kerana teras itu dah berubah. Dan Imam Mahdi tidak begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan balik kepada puncanya. Dia akan cari solusi kepada setiap masalah. Kalau penyakit dia terus dapatkan penawarnya, kecuali matilah kalau penyakit tu. Balik kepada persoalan dunia hari ini, dia akan menjelaskan apakah yang akan diterangkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya sharing ya. Saya sharing kepada tuan-tuan dan puan-puan ni. Pak bercakap ni macam dah berjumpa dengan Imam Mahdi, macam dia terangkan
apa yang saya dapat katakan, saya terangkan kerana saya meletakkan sumber pemikiran rasional menggunakan Al-Quran. Jadi kalau terasa macam sama tu, Alhamdulillah lah. Jadi kalau rasa lain, berilah saya tunjuk ajar, perbetulkan. Jadi bukanlah saya menolak, tidak. Tapi saya nak terangkan begini cara pemikirannya, kerana ini yang saya faham berdasarkan apa yang saya perolehi daripada perjalanan pengkajian, penelitian atas apa yang ada dalam Quran dan apa yang ada di sekeliling. Apa yang saya lihat di sekalian alam, lihat pokok dan sebagainya, maka saya terjemahkan dalam pelaksanaan. Oh begini, pasti Imam Mahdi juga mempunyai pemikiran sebegini sebab dia yang rasional. Maka apabila balik kepada persoalan-persoalan ini tadi, beliau akan mencari punca, root cause, bukan sekadar merawat. Kita kalau pergi ke hospital, sistem perubatan hari ini dipanggil alopati. Sistem yang berteraskan kepada substance, satu bahan yang kalau tidak ada drug, dia tidak boleh disebut ubat. Dia sesuatu yang bersifat luaran, external factor masuk dalam badan. Jadi bahan-bahan kimia lah. Tetapi kalau dalam konsep perubatan Islam, dia berbalik kepada inner, dalaman. Jadi inilah contoh-contoh perubahan. Alopati luaran, eksternal. Perubatan Islam, internal. So itu adalah nanti kalau nak pergi ke situ, lain kali lah yang saya cerita tentang tu. Saya nak cerita tentang apa yang dilakukan Imam Mahdi, sentiasa balik kepada root cause. Jadi ini saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Dengan cara kita dapat penjelasan ini, mudah-mudahan lah tuan-tuan dan puan-puan dapat macam tu. Ya Allah, betul lah, terdapat lah. Kita boleh faham dah macam mana Imam Mahdi. Maka tuan-tuan dan puan-puan dapatlah keluar daripada kepompong-kepompong dongeng, balik pada practicality. Sebab tuan-tuan dan puan-puan bila lapar, tetap tuan-tuan dan puan makan kan, tak boleh tolak kan. Maka itulah practicality-nya. Oh kita tak nak makan, aku hari ni tak nak makan, tak boleh. Aku jadi manusia yang lain tak nak makan, tak boleh, tetap makan. Maka jadi manusia yang practicality. Balik pada persoalan tadi tentang Imam Mahdi, dia akan pergi pada root cause pemikiran apa root cause dia, apa masalah sebenar-benarnya masalah dunia hari ini. Siapa yang menguasai dunia hari ini? Golongan apakah yang sebenarnya yang telah menjadikan dunia ini jadi sebagaimana hari ini? Oh kita kata iblis, senanglah, selesailah. Iblis lah tuan-tuan. Nanti sampai masanya dengan kita masuk dalam neraka, lalu kita cakap kepada Allah, ya Allah, tu syaitan tu lah yang punca saya masuk dalam ni, dia puncanya, jadi keluarkanlah saya ya Allah. Dalam Quran ada ayat-ayat ni semua. Janganlah kita menyesal kemudian. Jadi saya nak bercerita sekarang, belum masuk sana kita nak masuk tempat yang elok. Jadi kita kena cari siapa sebenarnya yang kerja ni. Janganlah cakap iblis dah terang-terang buat kerja tu. Tapi kan bukankan janji Allah, kau nak sesatkanlah. Tetapi jangan kau sentuh mereka yang beriman dan bertakwa padaku. Kau takkan dapat orang-orang ni. Itu kau jangan kacau dan tak boleh engkau kacau. Kita nak jadi golongan yang tu tuan-tuan dan puan-puan. Bukan golongan yang duk dengar sembang tu, kita pun lakui. Lepas tu cakap orang merepek lah dan sebagainya. Kita tak nak dengar dulu. Tak ada adab. Masuk rumah orang pun kita tak kerti nak cakap salam. Jadi ini semualah kategori-kategori yang kita nak elakkan dalam diri kita. Jadi siapakah? Maka itu yang difikirkan, itu yang dikaji oleh Imam Mahdi. Bila itu saya dapat, maknanya Imam Mahdi akan kaji benda-benda macam ni. Dia akan mula mencari di mana, siapa. Saya pun kajilah sama-sama. Sebab saya yakin bila saya mengkaji benda yang sama, saya pasti satu hari dengan izin Allah akan jumpa dengan beliau, kerana masing-masing saya mencari benda yang sama dan dia ada di situ. Jadi dapatlah saya berpeluang. Itu contoh-contohnya. Dia ada di situ sebab dia buat benda yang sama. Boleh faham tak? Ibu-ibu, bapa-bapa bisa faham ya? Jadi balik kepada ini, saya nak kongsi sedikit. Imam Mahdi akan mencari punca penyakit yang ada di dunia.
penyakit ekonomi, penyakit fizikal, penyakit jiwa dan semuanya. Manusia di dunia dilanda penyakit jiwa. Maka dia cari apakah penyakit jiwa. Daripada jiwa datang penyakit fizikal dan berbagai-bagai lagi. Akhirnya beliau dapat. Apakah jawapan yang dia temui? Iaitu jiwanya itu perlu dibersihkan dengan pelaksanaan yang jelas. Bukan sekadar duduk kan. Kita mengaji Quran berjam-jam, 24 jam. Tetapi kita melakukan sesuatu. Maka dia buat sesuatu. Apa yang dia buat? Apa yang akan dilakukan? Dia akan menghapuskan punca itu. Eliminate. Destroy. Kau dah tak boleh pakai dah. Apakah itu? Penyakit yang ada pada manusia di akhir zaman. Cinta dunia, takut mati katanya. Betul lah. Tetapi itu kan general. Secara spesifik. Khususnya apa? Iaitu dia akan melihat sesungguhnya masalah yang ada di dunia pada hari ini kerana manusia diperhambakan oleh manusia. Jadi manusia telah dijadikan hamba kepada manusia, bukan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Inilah punca dia. Inilah masalah yang dia telah kenal pasti. Apa yang dia buat? Dan apakah sebenarnya punca kepada masalah ni tadi? Maka di situlah datang persoalan hutang. Manusia telah dijadikan dalam situasi beban hutang. Hutang apa? Hutang untuk memenuhkan keperluan hidup. Maka inilah puncanya tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni semua cakap saja dalam dunia pasaran bebas, ekonomi bebas. Tetapi sebenarnya kita dibelenggu dengan hutang-hutang yang menyebabkan kita terhutang kepada agensi-agensi, lebih-lebih lagi terhutang dengan bank-bank yang ada di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang beli rumah, faham-faham lah. Yang tak ada rumah tu, sewalah. Tapi setiap manusia memerlukan rumah. Maka apa yang dilakukan oleh pihak ini? Wujudkanlah sistem perbankan dunia. Menyebabkan semua akan jatuh kepada perangkap hutang. Dan akhirnya dengan perangkap hutang itu tadi, mereka terpaksa tunduk, bekerja, membayar hutang yang tak habis-habis dalam hidup dia. Maka daripada situ, manusia yang berhutang hidup tak tenang, stres, macam-macam nak fikir, cukup bulan nak bayar tu, cukup bulan nak bayar ni, hutang-hutang yang belum diselesaikan. Ini yang akan diselesaikan oleh Imam Mahdi, membebaskan manusia daripada hutang mereka kepada makhluk-makhluk yang akan mengikat mereka dan akhirnya dihumbankan ke dalam jurang yang menjauhkan daripada Allah yang Maha Esa. Apa yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan? Membangunkan sistem ekonomi yang berteraskan Al-Quran, yang berteraskan sunnah Rasulullah SAW, dan akhirnya membangunkan satu medium, mekanisme, sistem ekonomi baru, reset ekonomi, dan akhirnya bebaslah manusia itu rantaian-rantai kaki, tangan dan sebagainya daripada hutang-hutang yang dikatakan riba yang bertebaran di atas muka bumi. Dan kembalilah merdeka mereka daripada sesama makhluk, tetapi mengikat kembali diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi. Selagi kita tak bebas daripada hutang, maka kita tidak akan pernah senang hidup kita. Sebab itu hutang perlu diselesaikan semasa kita di dunia. Tak boleh tidak. Siapa yang berhutang, jangan lupa bayar balik. Hutang pada masa bayu ke mana lah tahu, saya tak ingat.
hutang akad dia. Tak boleh kata saya kata okey saya dah halalkan atas jiwa saya, tetapi hutang tetap hutang, kena ingat tu. Jadi konsep hutang inilah penyakit besar yang ada di dunia pada hari ini. Imam Mahdi akan menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan kepintaran dia, kebijaksanaan dia, pemikiran dia yang rasional, bukan sekadar tiba-tiba satu malam besok berubah semua manusia tak ada hutang. Semua melalui proses. Jadi banyak lagi sebenarnya tuan-tuan dan perempuan saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan, tapi lama-lama sangat nanti apalah masa bayung tak habis-habis sembang. Dan sudah-sudahnya merepek lagi katanya. Saya hanya ingin membawa tuan-tuan dan perempuan memahami realiti. Jadi sebelum saya menutup sesi kita pada hari ini, tuan-tuan dan perempuan nak kenal Imam Mahdi, nak jumpa Imam Mahdi, nak bantu Imam Mahdi, gunakan ni, rujuk Al-Quran. Jangan gunakan nafsu kita. Pasti tuan-tuan dan perempuan akan melangkah selangkah demi selangkah kepada kebenaran. Melangkah demi selangkah kepada di manakah adanya Imam Mahdi. Semoga hari ini, pencerahan hari ini, buka lagi ruang-ruang yang baru. Kita tidak menolak apa juga pengetahuan, tapi kita menapis pengetahuan-pengetahuan yang boleh mendatangkan sama ada kebaikan atau keburukan dalam hala tuju kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, ingin saya tutup dengan satu pernyataan, hakikat insan. Apabila manusia melihat realiti yang disangkakan datang daripada yang nyata, namun kesudahannya nafsu yang menggoda, langsung ia meletakkan kesalahan kepada yang lain. Hakikatnya itu adalah kemalasan yang bersarung seumpama pakaian, seumpama kain, yang tidak akan mampu diubah jika kita tidak mahu melakukan langkah-langkah ke arah kesejahteraan dengan mula membina pemikiran, mula menyatukan jiwa dan segala tindakan kembali kepada hakikat insan, yakni insan yang tunduk kepada perintah Allah yang Maha Esa atas sekalian alam dan sekalian kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita bertemu lagi.